Dia ada saya tarikh yang amat berhormat Perdana Menteri ni. Dia bila ni? Dia 11 Julai, Datuk ni betul. 11 Julai 2012. Akta Hasutan 1998 akan dimansuhkan dan bakal digantikan dengan sebuah akta baru. Akta Keharmonian Nasional. Saya masih menunggu. Betul-betul saya masih menunggu. Nama pun dah ada ni, tapi tak tahulah sama ada pejabat program negara tak bagi ke kan. Kerana kita ada beberapa sesi parlimen sebelumnya. Tapi sekarang ini tak cukup dengan tak dimansuhkan, dikenakan pula secara terpilih kepada setengah anggota mereka-mereka yang dikira anti Barisan Nasional. Jadi ini sangat sedihlah. Saya setuju dengan Yang Berhormat Subang. Dia memang walaupun Yang Berhormat Perdana Menteri menyatakan udah nak lapuk warisan penjajah lama dan sebagainya, tapi masih lagi digunakan. Jadi saya nak menganjurkan satu cadangan. Sekiranya Yang Berhormat Pekan tidak punyai political will, dia panggil iltizam politik, saya mengajak beliau untuk melihat dan mengguna terus rang undang-undang hasutan pemansuhan 2013 yang telah saya sediakan. InsyaAllah saya akan serahkan kepada Setiausaha Dewan dan speaker ataupun timbalan speaker pada hari Isnin, dalam usaha saya dan rakan-rakan daripada Pakatan Rakyat memastikan demokrasi yang lebih baik dizahirkan di bumi yang tercinta ini. Saya juga ingin bertanya, jika kita lihat kenyataan dan pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, berapa banyak dari pengumuman-pengumuman ini seperti pemansuhan akta hasutan dan sebagainya yang masih lagi belum dilaksanakan. Ya, kerana Perdana Menteri pun harus ada KPI. Lebih-lebih lagi bila beliau tidak mampu melawan track record Perdana Menteri sebelumnya dari segi keputusan pilihan raya. Dibayangkan sekiranya pilihan raya bersih, bebas dan adil terlaksana, majoriti 51% cukup untuk membentuk sebuah kerajaan di mana segala janji manifesto Pakatan Rakyat, pendidikan percuma, penurunan harga minyak, kereta elektrik, perumahan mampu milik, kenaikan royalti minyak 20% walaupun Terengganu masih di bawah Barisan Nasional, permit teksi individu dan banyak lagi sudah terlaksana untuk kesemua rakyat, tidak kira bagi mereka yang mengundi Barisan Nasional. Datuk Yang di-Pertua, seterusnya saya pergi kepada isu tsunami China yang membuat pilihan dalam pilihan raya yang ke-13 bukannya tsunami satu bangsa. Kalau dilihat di Selangor, 50% masyarakat Melayu mengundi, 34% masyarakat Cina yang mengundi Pakatan itu lebih 70%. Jadi saya nak tahu bagaimanakah kesimpulan tsunami China ini diperolehi oleh pengerusi BN, kerana kalau dilihat analisa pengundi yang keluar mengundi mengikut bangsa menunjukkan bahawa adakah kertas undi itu diletakkan tandanya. Jadi ini merupakan satu kenyataan yang tidak begitu baik dalam hasrat untuk melahirkan national reconciliation, bukan seperti national retaliation seperti yang disebut oleh Gelang Patah tadi. Datuk Yang Di-Pertua, kedudukan rasmi agama Islam, kedudukan istimewa bangsa Melayu dan Bumiputera, kedudukan bahasa kebangsaan mahupun sistem raja berperlembagaan tetap menjadi teras kenegaraan kita. Teras ini tidak pernah dipertikaikan rakyat, tetapi pelaksanaan terpilih dasar-dasar yang kurang adil, yang menguntungkan golongan kecil yang berselindung di sebalik retorik perkauman, agama dan istana yang ditolak rakyat majoriti. Rakyat majoriti 51% menolak hasutan perkauman yang semakin diapi-apikan. Rakyat majoriti 51% menolak penyalahgunaan kuasa. Rakyat majoriti 51% menolak rasuah dan propaganda media arus perdana. Rakyat majoriti 51% menolak fitnah dan konspirasi jahat terhadap sesama manusia, termasuklah mereka ini yang menolak Barisan Nasional. Jadi kuasa dikongsi, Datuk Yang Di-Pertua, rakyat sejahtera. Rukun ketiga demokrasi tulen adalah menjamin prinsip pemisahan kuasa demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan kroni. Semenjak tahun 2010, saya membawa agenda pemulihan demokrasi yang berpaksikan kepada pemansuhan deklarasi darurat yang walaupun ditolak oleh Tan Sri Speaker awalnya, tapi 6 bulan selepasnya diusulkan oleh Perdana Menteri dan diterima tahun 2011. Jadi agenda pemulihan demokrasi menyarankan agar dipinda maupun dimansuhkan akta-akta yang nyata anti-demokratik seperti ISA, AUKU, University Colleges Act dan Printing Presses and Publications Act. Agenda ini juga menyarankan dipinda Akta Pembangunan Petroleum agar Petronas itu benar-benar diletakkan di bawah Parlimen.
Agenda ini juga menuntut agar sistem pilihan raya dibersihkan. Agenda ini juga meminta agar reformasi politik dijadikan tiang kelima agenda transformasi nasional. Ketika itu yang tertumpu kepada hanya 4 tiang, Wakil Ketua, 4 tiang saja. Economic Transformation Program, Government Transformation Program, Satu Malaysia dan Rancangan Malaysia ke-10. Kesemua usaha ini bertujuan untuk mengembalikan prinsip pemisahan kuasa agar kuasa politik dan kekayaan negara tidak dipusatkan kepada segelintir kecil golongan elit. Bayangkan... Lembah pantai. Boleh saya habiskan dulu? Boleh. Bayangkan jika fungsi parlimen dimartabatkan, segala pembaziran, ketirisan, kerakusan, rasuah yang memiskinkan rakyat dapat dikurangkan dan dihentikan. Mungkinkah kemerosotan daya ekonomi akibat rasuah serta kelemahan struktural yang mengakibatkan negara jatuh dari tangga ke-10 kepada ke-25 dalam indeks keyakinan perniagaan terbaru dapat dielakkan? Teruskan ya. Bayar baru pendek. Terima kasih. Kalau Datuk Speaker bagi. Terima kasih. Datuk Speaker. Ya, sila Yang Amat. Datuk Speaker. Terima kasih Lembah Pantai, dan saya ingin dapatkan penjelasan daripada Lembah Pantai. Pada 31 Ogos 2012, Perdana Menteri Pekan dia kata Malaysia ingin ditransformkan ke satu negara yang the best democracy in the world. Maka dia cadangkan pemansuhan akta-akta yang telah lapuk seperti akta darurat dan sebagainya, mewawakan begitu banyak. Dan akhirnya dengan semua akta-akta yang telah digantikan dengan akta Perhimpunan Awam yang baru-baru ini dan dengan pilihan raya PRU yang ke-13, adakah Malaysia telah ditransformasikan kepada the best democracy in the world? Terima kasih. Terima kasih, Mohormat. Itulah saya mohon kalau KPI yang dipegang oleh Menteri dan anggota-anggota kabinetnya dapat diberikan laporan tersebut kepada semua ahli-ahli parlimen dalam Dewan yang mulia ini, supaya kita boleh melihat berapakah janji Perdana Menteri yang belum lagi ditepati. Bagus ya untuk kita merujuk, kerana saya hanya ambil satu saja berkait dengan akta hasutan. Banyak lagi saya pasti yang belum lagi beliau tunaikan dan lunaskan. Jadi bayangkan, salah satunya usaha untuk memperbaiki demokrasi adalah bila fungsi parlimen dimartabatkan, maka prestasi pendidikan negara dapat kita pantau. Kita berikan penekanan sewajarnya agar semua hak rakyat terpelihara, termasuklah isu beasiswa, penempatan para guru secara adil. Bayangkan juga jika fungsi parlimen dimartabatkan, segala projek dan penswastaan yang mengakibatkan kos sara hidup meningkat seperti harga minyak, tol, elektrik, perjanjian-perjanjian yang seringkali dimasukkan di bawah akta rahsia rasmi dapat ditentang dan disekat. Bayangkan projek mega pertama diumumkan bila? Bajet 2012, MRT. Awalnya bernilai 40 bilion ringgit. Awalnya diumumkan sebagai projek pembiayaan swasta, private financing initiative. Tiba-tiba ditukar. Dia kata Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat mengeluarkan pula sukuk bernilai 36 bilion menerusi satu special purpose vehicle. Dan akhirnya seperti biasa yang berlaku di Malaysia ini, dimasukkan sebagai sebahagian daripada liability luar jangka, contingent liabilities. Tak perlu masuk dalam belanjawan pun. Projek terbesar, infrastruktur terbesar di Malaysia dalam sejarah kita, yang mengakibatkan hutang kerajaan rasmi dan tersorok melebihi 67% daripada KDNK. Jadi bayangkan jika fungsi parlimen dimartabatkan, maka isu pengangkutan awam, MRT, KLIA 2 yang lewat ya, dapat dibincang dalam satu jawatan kuasa parlimen. Berbilion-bilion ringgit. Awalnya 1.9 bilion, tak silap saya, sekarang dah 4.5 bilion ringgit. Kelewatan persiapan KLIA ini, walaupun kita jangkakan, saya dan ahli parlimen PJ Utara bawa tunjuk gambar yang terbaru, dinafikan pada awalnya oleh MAHB. Kementerian Pengangkutan langsung tak bagi maklum balas bila kita nak pergi melawat tapak tersebut. Akhirnya janji Perdana Menteri dengan penuh yakin mengumumkan pada 5 Januari 2013 KLIA 2 akan dirasmikan pada pembukaannya 28 Jun 2013. Gagal ditepati. Jawapan parlimen saya semalam disebut
Kementerian Pengangkutan menunjukkan tarikh terbaru pembukaan KLIA 2 Mei 2014. Itu pun setelah kita tunjukkan bukti-bukti dan syarikat yang bertanggungjawab Binapuri, ya, UEMC and Binapuri Joint Venture. Binapuri sekitar tahun 2010 salah seorang pemegang saham YB Senator Tan Sri Datuk T. Hock Seng. Jadi ini harus diketahui, sekurang-kurangnya dibawa dalam jawatan kuasa Parlimen untuk merujuk kenapakah mereka ini gagal, dan kalau gagal janganlah bagi projek lagi. Jadi apa lagi maklumat ya kurang tepat atau palsu yang disogokkan kepada rakyat yang sepatutnya dapat diatasi melalui fungsi pemantauan dan timbang tara sistem jawatan kuasa tetap Parlimen. Bayangkan jika fungsi Parlimen juga dimartabatkan Datuk Yang-Pertua, maka Petronas, syarikat-syarikat JLC dapat dipantau untuk kepentingan rakyat. Berapa bilion ringgit daripada lebih 2 trilion hasil keuntungan Petronas, di mana 700 bilion ringgit atau 30% keuntungan itu diserahkan kepada kerajaan yang dapat kita selamatkan daripada pembaziran dan ketirisan untuk kepentingan rakyat bersama. Bayangkan jika fungsi Parlimen dimartabatkan, maka krisis sejerebu tahunan yang dapat kita atasi sekiranya pemilik-pemilik syarikat perladangan Indonesia, ada di antaranya milik warga Malaysia, diambil tindakan beserta dengan usaha pencegahan yang sewajarnya. Ya, Tanjung bangunnya. Minta laluan. Okey, boleh saya habiskan? Saya takut ada masa. Okey, Kalau ada masa, baik. Terima kasih. Bayangkan ya, Datuk Yang di-Pertua, selain daripada saranan ya, semua ini kalau kita pastikan fungsi Parlimen dimartabatkan, memang kita boleh perbaiki pelaksanaan dasar-dasar yang telah dibuat oleh kerajaan. Selain daripada saranan penubuhan jawatan kuasa tetap, Parlimen juga harus diberikan kuasa meratifikasikan perjanjian antarabangsa. Datuk Yang di-Pertua, ketika ini kerajaan tidak perlu mendapat persetujuan Parlimen, dan ini mengancam hak serta kepentingan rakyat bila berkait dengan perjanjian perdagangan bebas. Saya telah menulis surat kepada Yang Berhormat Dr. Seri Shahidan Kassim untuk mewujudkan satu jawatan kuasa pilihan khas yang terdiri bukan sahaja oleh ahli Parlimen tetapi juga pakar-pakar trade ataupun perdagangan untuk membawa isu Trans-Pacific Partnership ataupun perjanjian perkongsian Trans-Pacific ke dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya harap dapat jawapan yang positif. Kenapa? Kerana bila kita punyai kuasa untuk meratifikasi satu perjanjian yang amat besar yang akan mendatangkan kedaulatan atau merisikokan kedaulatan ekonomi negara kita, hak ekonomi semua bangsa termasuk Bumiputera bakal diancam sekiranya perbincangannya terus dirahsiakan dan impak negatif kepada negara tidak jelas. Adalah penting untuk kita ketahui bahawa rakan perjanjian TPPA seperti Amerika Syarikat, mereka memerlukan segala perjanjian perdagangan diratifikasi oleh Kongres sendiri. Hak demokrasi ini juga harus diamalkan di Parlimen Malaysia. Kenapa? Kerana kita nak pastikan kita punyai satu pasukan yang terbaik dalam isu rundingan. Semua kandungan-kandungan ini jikalau kita tidak selesaikan akan membawa bahana kepada kita. Datuk Yang-Pertua, bayangkan Australia, mereka akhirnya berjaya membawa isu di mana bidang atau badan kehakiman Australia itu setaraf dengan Mahkamah Tribunal Antarabangsa. Kenapa? Kerana pasukan rundingannya itu yang terbaik. Jadi kita mahu jawatan kuasa Parlimen itu diwujudkan, dan tentunya kami selaku wakil rakyat yang paling mengecewakan, kami menunggu-nunggu ya, laporan analisa kos faedah, cost benefit analysis pra-TPP yang disediakan oleh UNDP. Ini diminta oleh kerajaan, sedangkan laporan tersebut menjadi teras pada justifikasi penandatanganan TPP. Kami dijanjikan laporan tersebut minggu ini, dan saya memang mahu meminta agar semua kementerian mencontohi MITI. Ya, MITI, bukan menterinya, MITI. Kerana dalam mereka berinteraksi dan bersedia untuk berkongsi maklumat dengan ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat daripada Kelang dan juga Kelana Jaya. Hanya malangnya menteri pula pagi ni menyatakan nak kena periksa dulu laporan, kena melalui peguam. Nak dapat nasihat peguam baru nak bagi pada ahli-ahli Parlimen. Kalau laporan sebelum kita tanda tangani perjanjian, ini laporan dia cost benefit analysis Yang Pertua. Kita buat laporan nak bagi pada orang ramai, nak bagikan keyakinan yes, this is the right way to go. Laporan pun tak nak bagi. Ini menteri.
Semua pegawai kerajaan, ketua setiausaha saya hormat, saya tabik. Kenapa? Mereka bersedia. Tapi kalau ada menteri buat politically expedient decision, nak cuba menyembunyikan setengah perkara, nak buat bagaimana? Jadi saya harap Datuk Seri Shahidam Kassim cubalah memperbaiki rekod yang sangat buruk ini. Yang tadi tu Yang Mat. Ya? Shahidam Kassim tu Yang Muhammad Arau. Oh, Yang Muhammad Arau. Maaf, kadang saya lupa. Dia banyak pertukaran kan. Terima kasihlah. Saya menunggu Datuk Dipertua untuk memperbaiki saya. Terima kasih. Jadi walau bagaimanapun, ya, saya akan tetap meminta hak untuk meratifikasikan perjanjian Trans-Pasifik oleh Parlimen dilaksanakan. Datuk Dipertua terlalu banyak masalah yang dihadapi. Saya nyatakan dengan terus terang, bukan kita menolak isu mahu meluaskan lingkaran perdagangan, tapi impact kepada small medium size industries, SMEs kita, impact kepada semua sektor-sektor GLCs, ini harus kita sedar, termasuklah kenaikan kos barangan-barangan perubatan, dan jangan lupa nanti kita berikan kuasa kepada syarikat-syarikat untuk menyaman kerajaan Malaysia. Maka saya minta Menteri berilah penjelasan, adakah perjanjian TPPA ini akan dibentangkan untuk perbincangan di Parlimen sebelum kedatangan Presiden Amerika Syarikat dalam bulan Oktober. Dia ada perjanjian tu nak datang Oktober, dapat ditandatangani dan sebagainya. Jadi saya minta untuk dibawa ke dalam Parlimen. Terakhir, Datuk Dipertua, negara musnah kalau demokrasi terus palsu. Saya juga ingin menyanjung titah baginda, janganlah berbuat sesuatu perkara yang boleh memusnahkan negara. Dalam konteks ini, saya percaya negara bakal musnah jika demokrasi palsu tidak dirubah dan tidak dipulihkan. Adalah saya diharap satu era baru reformasi politik dan Parlimen dimulakan sebagai komponen penting bersama reformasi pilihan raya untuk membina Malaysia yang lebih baik, insya-Allah. Adakah negara kita akan musnah jika ada demokrasi tulen? Adakah negara akan musnah jika mandat majoriti 51% rakyat diutamakan? Tentunya tidak. Saya menyanjung juga titah baginda, kerajaan better committed untuk mematabatkan Islam, berteraskan maqasid syariah, dan akan terus memelihara kedudukan Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan. Islam, atau Dipertua, tidak membolehkan salah guna kuasa dan rasuah. Islam tidak mengizinkan fitnah dan hasutan perkauman digunakan. Jadi pilihan raya bersih ini penting sebelum kita bercakap tentang pendamaian nasional. Akhir kata, seperti yang saya sebutkan, saya mintalah pimpinan Barisan Nasional dengan jujur untuk patuh kepada titah baginda, memelihara, melindungi dan pertahankan perlembagaan serta memertabatkan Islam dan melaksanakan pemulihan demokrasi dalam bentuk reformasi politik dan mengadakan pilihan raya yang bersih seperti yang disebut oleh Ahli Parlimen Gelang Patah. Saya akhiri, janganlah laksanakan national retaliation, but seriously implement a proper national reconciliation. Terima kasih Datuk Dipertua, saya